Kenapa kita berjuang untuk mencapai kemenangan? Kalau sekadar nak merentah, lama dah kita berduduk kerajaan. Lepas Pilihan Umum ke-14, ke-15 baru ni, ada wakil datang jumpa saya. Dihantar oleh Perdana Menteri. Ada bertemu dengan beberapa orang pimpinan parti. Termasuk di Terengganu. Bertemu. Tawar pada PAS untuk join kerajaan. Bahkan dijanji dengan berbagai-bagai jawatan. Ya. Tuan-tuan sekalian, kalau macam disebut oleh Yang Muhammad Ustaz Idris, kalau sekadar untuk duduk dalam kerajaan memerintah, memang mudah. Tapi kemenangan ini untuk apa? Perjuangan ini untuk apa? Saya beritahu mereka, kami tidak akan khianat kepada rakyat yang mengundi kami. Kita tidak macam UMNO yang bersumpah waktu kempen pilihan raya, wallahi wabillahi watallahi, no Anwar, no DAP. Dan kita bukan macam PH duk nyanyi hoi hoi ahoi, tiba-tiba bersama perompak penyamun. Pas kita buat keputusan, kita akan setia pada rakyat yang mengundi kita, no Anwar, no DAP. Sebab itu, bila kita mencapai pencapaian cemerlang dengan 74 kursi parlimen, ya, kita sebenarnya berada pada posisi yang terbaik. Ya. Menang 4 negeri, hampir menawan 2 negeri, Perak dengan Pahang. Selangor ni pun kalau ikut dalam air Pinang, kita dah boleh merentah dah tuan-tuan. Tapi Pinang muda, tak apa jadi. Ya. Kita yakin sebenarnya peluang kita untuk mengambil alih sangat besar. Sebab tu bila saya sebut dalam ucapan perasmian Dewan Pemuda, berdasarkan sokongan yang ada, mood yang ada pada pengundi, tidak mustahil kita akan berada dalam masa terdekat untuk tawan Putrajaya. Heboh satu negara. Ya, ramai yang mengulas macam mana PAS boleh berada di Putrajaya. Tak lama tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan yakin ke tidak ni? InsyaAllah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Memang kita ada 74. Memang bila keluar keputusan tak ada satu parti boleh bentuk kerajaan, melainkan kena ada gabungan-gabungan. Namun yang jelasnya rakyat nak melihat hala tuju. Ke mana negara nak dibawa? Nilai duit kita yang makin hari makin teruk. Hari ini dah capai RM4.78. Tidak mustahil mencecah RM5 tuan-tuan. RM5 sama dengan harga rahmah. Bila nilai duit kita jatuh, barangan import akan meningkat. Dan inilah yang berlaku pada beras kita. Bila beras import naik, di waktu yang sama beras tempatan tiba-tiba hilang dalam pasaran. Kenapa? Kerana ada pihak yang mengambil kesempatan. Sebab data yang ada, pengeluaran beras sama saja. Habis kenapa tiba-tiba beras tempatan hilang? Kerana harga beras import tinggi. Maka mereka ambil kesempatan untuk mencampur dan jual sebagai beras import. Beras terpaksa dibeli. Susah macam mana pun rakyat kena beli. Hari ini ada orang beli 1 kilo 2 kilo beras, tapi terpaksa beli. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala tidak sebut demikian. Yang pertama, kemenangan Islam untuk apa dia? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallah. Kemenangan ini kata Allah, untuk Allah ampunkan dosa kamu yang dulu dan dosa yang kemudian. Tuan-tuan, kita duk fikir kemenangan ini untuk ekonomi, kemenangan untuk baiki cara hidup, kemenangan ini tak. Di sisi Allah Ta'ala yang paling besar, yang paling penting, kemenangan Islam ialah kerana Allah mengampunkan dosa-dosa yang dulu
dan dosa-dosa yang kemudian. Walaupun ayat ni turun dhamir alaika liyaghfira laka, sebagaimana kita faham Nabi ni maksum, tak ada dosa, maka kata ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dilihat pada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Maknanya dengan kemenangan Islam, kemenangan yang menjanjikan keadilan untuk semua, kemenangan yang menjanjikan hak rakyat yang tidak dibela selama ini. Kemenangan Islam, kata Allah, kerana Allah nak ampun dosa kamu yang dulu. Apa dosa yang dulu? Bila kita menang di Kelantan, kita tidak gopoh dalam tindakan. Demikian juga Terengganu. Kita bertindak, pertama, membetulkan perkara yang tak betul dalam perkara yang boleh kita laksanakan segera. Yang kedua, pengukuhan kesedaran rakyat. Almarhum Tok Guni Aziz masa itu Menteri Besar. Demikian juga Ustaz Hadi sebagai Menteri Besar di Terengganu tahun 99. Kita perkukuhkan agenda asas membina manusia. Manusia ni dulu. Kerana ketamakan manusia tak akan selesai. Kaya macam mana pun dia tidak menyebabkan dia rasa selesa, melainkan dia rasa ketakwaan dalam jiwa dia. Maka kita tanam nilai-nilai tersebut. Walau an al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Keberkatan daripada langit dan bumi. Sebab itu bila kita menang, kita akui ada kesilapan-kesilapan tok nenek kita dulu. Contoh judi. Mungkin ada kesilapan tok nenek kita yang menyokong satu masa dulu, menyebabkan ada premen-premen perjudian. Selagi tak tutup perjudian tu, maka dosa-dosa terpaksa ditanggung, bersilih berganti. Kena berusaha supaya benda kemungkaran kita tutup. Semoga Allah ampun kesilapan orang dahulu, kesilapan satu masa dulu. Nak buat macam mana? Sebab tu politik bukan hanya mengundi, tapi kesan pengundian terhadap kepimpinan yang kita pilih. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa-siapa menyeru kebaikan, dia dapat pahala kebaikan itu, dan semua pahala orang ikut kita di belakang. Demikian juga kalau kita buat salah, kita dapat dosa. Semoga Allah ampun dosa-dosa. Sebab tu kata Allah, kemenangan Islam kerana Allah nak ampun dosa kamu yang dulu dan dosa yang kemudian. Alhamdulillah, masyarakat non-Muslim di Kelantan, di Terengganu terima dengan baik, termasuk di Kedah, di Perlis. Bila kita fikir duduk, kita kena ingat pemimpin bertanggungjawab pada rakyat bukan hanya dunia sampai ke akhirat. Sama ada dia Islam atau bukan Islam. Sebagai pemimpin, kita tak nak rakyat kita rosak, rumah tangga dia porak-peranda, dia balik mabuk, dia berkelahi suami isteri, anak-anak terbiar. Kalau rosak demikian, negara kena tanggung, walaupun dia bukan Islam. Sebab nilai baik ni ialah nilai universal, bukan nilai yang ada pada agama saja. Cuma bezanya dalam agama ada pahala, tapi nilai baik nilai universal. Tak ada orang kata dadah elok, tak ada orang kata minum arak tu elok, tak ada orang kata ketagihan arak tu sebagai baik, tak ada. Sama ada agama atau budaya. Sebab tu kita berusaha membina manusia. Di peringkat ini kita perlu memahamkan mereka, meyakinkan mereka. Sebab tu kita akui pilihan raya baru ni, walaupun PAS Perikatan Nasional mendapat undi terbaik daripada kalangan masyarakat Melayu, mereka dah hilang keyakinan pada UMNO Barisan Nasional, namun di waktu yang sama kita masih lagi gagal mendapat undi daripada masyarakat yang bukan Melayu. Sentimen parti politik yang berasaskan kaum ni dibina sejak mula merdeka dulu. Tapi nak buat macam mana? UMNO memperjuangkan Melayu satu masa dulu, hari ni senyap dah. MCA membela nasib orang Cina, MIC bela nasib orang India. Asas politik kita ialah politik perkauman. Bila politik perkauman,
Dia tidak akan menimbulkan muafakat penyataan ummah atau perpaduan nasional yang baik. Tak mungkin. Sebab asas parti politik dia bina atas perkauman. Bila PAS kita wujud, kita tak teruskan agenda perkauman dalam politik. Tapi kita ambil panduan daripada Allah, kerana Allah Maha Adil kepada semua manusia. Islam atau bukan Islam, Melayu atau bukan Melayu. Kita kena faham, sahabat Nabi bukan semua Arab. Syuhaib Ar-Rumi orang Rom, Bilal bin Rabah Al-Habsyi orang Habsyah. Ya. Demikian juga Salman Al-Farisi orang Parsi, bukan Arab, bukan Quraisy. Ya. Sebab tu Nabi kata la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadu alal aswad illa bittaqwa. Tak ada kelebihan orang Arab berbanding bukan Arab. Kalau Arab tak ada kelebihan, Melayu tak ada kelebihan apa? Lebih Melayu ni kan Islam yang ada pada Melayu tu. Kalau Melayu tak ada Islam, kita tak ada apa. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ni ucapan Sayyidina Al-Khattab bila pergi ke Palestin setelah berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa di pertangan Kristian pada waktu itu. Ketua gereja Kristian Palestin tidak akan menyerahkan kunci Masjid Al-Aqsa, kunci Palestin, melainkan kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Umar datang daripada Madinah ke Palestin, menerima kunci kota Baitul Maqdis. Kebetulan tak lama masuk waktu zuhur. Umar bertanya, di mana kita nak semayang? Lalu kata padri, semayang dalam gereja kami, tak apa. Semayanglah dalam gereja, tak ada masalah. Umar kata tak boleh. Kalau aku semayang dalam gereja, nanti akan runtuhkan gereja, akan bina masjid dalam atas tapak tersebut. Umar semayang di luar. Ini penghormatan. Sebab agama tidak ada nilai paksaan. Kemudian setelah itu Umar bertemu dengan tentera-tentera Islam yang seronok gembira meraihkan kemenangan membebaskan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Bila Umar tengok orang ramai tentera Islam gembira seronok, lalu Umar berpesan dengan kata-kata masyhur, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita menari ni kan Islam, bukan sebab tuan-tuan senjata canggih, bukan sebab tenaga kita kuat, tentera kita ramai, tak. Kita menari ni kerana Islam yang ada pada kita. Allah muliakan kita kerana Islam yang ada pada kita. Famahma nabtaghil izzah bi ghairi ma azanallah azallanallah. Kalau kita nak cari kehebatan, kemuliaan, kita ketepikan Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nak yakinkan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Malaysia masyarakat majmuk, kita menerima negara kita berbagai agama, berbagai kaum, berbagai budaya. PAS memahaminya. Sebab itu kita ada Dewan Himpunan Pendukung PAS. Bahkan lama dulu zaman Profesor Zulkifli Muhammad jadi Presiden PAS, jadi Pertua pada waktu itu, dia telah mencadangkan supaya PAS membuka ruang kepada bukan Melayu.